Berkenaan dengan soal boikot, saya rasa pertimbangan yang perlu kita letakkan sama ada kita nak memboikot ataupun tidak, selain daripada apa yang Mas Lina sebutkan, pilihan yang begitu banyak, beri kesan dan seterusnya, ialah daripada tahap peribadahan kita. Kita kalau nak cari satu demi satu boikot produk ni, nak boikot ke tak boikot ke, yang ini membantu ke tak membantu, nak kira berapa persen dengan dia hanya memberi kesan 0.037%, maka kita tak akan melakukan apa-apa tindakan. Kadang-kadang doa pun dah susah nak berdoa, nak sedekah pun duit tak apa-apa nak banyak, nak boikot pun kita percari alasan lagi supaya kita tidak melakukan sekurang-kurangnya apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan hati kita sendiri yang tergerak untuk bertindak. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita sebut bahawa boikot ni betul dia adalah pilihan masing-masing. Tetapi sanggup tak kita untuk meletakkan satu sen pun daripada duit kita dengan ada risiko ia akan membantu pembantaian saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza dan di bumi Palestin. Di waktu kita ada alternatif yang lain, kita ada makanan yang lain, di waktu kita melihat bagaimana anak-anak kita di sana bertahan dan mempertahankan bumi Gaza walaupun mereka dalam usia yang sangat kecil, budak-budak yang nak dibedah kerana ketiadaan bius di hospital, doktor boleh baca Al-Quran, sambil menahan sakit sebab nak dibedah tak ada bius, disabarkan dengan Al-Quran yang dihafal budak. Dan 2 minggu lepas, bila mana dia mati syahid, satu hospital berbau wangi. Orang tanya kenapa, datang daripada mana? Rupanya datang daripada budak ini yang dalam waktu peperangan pun tidak meninggalkan solat berjemaah, ajak kawan-kawan dia solat berjemaah, mati syahid dalam keadaan tasbih elektronik ada di tangannya. Kisah yang diceritakan oleh sahabat saya yang berada di sana, nampak gelap, terbaring di atas katil, cedera. Dia bagi nombor telefon ibu dia kepada saya punya pasukan. Dia kata tolong call saya punya mak ni, saya cari tak jumpa-jumpa. Bila kawan saya call, tengok nombor ni tidak lagi boleh dihubungi. Dia tanya balik kepada budak ni, ingat tak nombor telefon ayah? Dia bagi lagi satu nombor, dia call pula nombor tersebut juga tidak boleh dihubungi. Dua tanya kepada jururawat yang jaga budak ni, mana budak ni? Ayah dia, mak dia tak ada pun, tak angkat phone pun. Jururawat baru tahu dia ni seorang dia yang hidup, ahli keluarga dia semua dah meninggal. Hati mana yang tidak terjentik dan tidak tersentuh bila mana melihat wajah-wajah anak-anak ini yang puluhan ribu daripada mereka sudah sedia ada anak-anak yatim di bumi Palestin. Hari ribuan lain yang akan dilahirkan, isteri-isteri yang kehilangan suami-suami mereka yang tidak akan ditemui semula, rumah-rumah yang mereka kumpulkan dengan titik peluh mereka selama berpuluh-puluh tahun hapus di hadapan mata mereka sekali mata. Kita nak bincangkan ini beri kesan ke, ini tak beri kesan ke. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan, mungkin sampai masanya kita mengambil tanggungjawab yang lebih besar terhadap Palestin. Dan bagi saya, tanggungjawab yang paling besar yang kalian boleh mainkan sebagai pelajar, selain daripada kalian belajar bersungguh-sungguh, jadi orang yang paling cemerlang, orang yang paling bijak, orang yang menghabiskan masa selain daripada universiti untuk belajar, juga keluar, melihat masyarakat, berbakti kepada masyarakat, mengintai kesusahan masyarakat. Dan itulah sebenarnya yang akan menjadikan hati kita hidup. Daripada situlah kita akan mula tengok orang lain yang pula yang memerlukan bantuan dan orang lain yang berada dalam kesusahan. Dan ketika itulah insya-Allah kita boleh menjadi orang yang bukan sekadar memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga manfaat kepada orang yang lain. Dan saya yakin potensi itu ada pada kalian mahasiswa-mahasiswi universitas ini. InsyaAllah satu hari nanti kita dengar pelajar Malaysia kedua yang berada di Universiti Islam Gaza
ada daripada kalangan Universitas, insya-Allah. Kita dengar insya-Allah sebagaimana mereka yang berada di sana, masjid-masjid mereka buat pertandingan masjid mana yang paling banyak keluarkan syuhada. InsyaAllah syahid pertama untuk bumi Palestin datang daripada Universitas. Dan insyaAllah kalau bukan pun Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang kanan, generasi-generasi pembebas bumi Palestin datang juga daripada Universitas yang penuh keberkatan dan kehebatan ini, insyaAllah. Takbir.